Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Akhirnya Perikatan Nasional mengumumkan calon ya untuk pilihan rakyat kecil di Dun Negeri Kelantan. Dan kita tahu sahabat semua bagaimana Parti PAS sangat mengkehendaki sangat kursi itu ya diwakili oleh calon daripada Parti PAS. Dan inilah yang saya katakan bagaimana PAS memijak bersatu dan berjaya merampas kursi itu. Jadi sahabat semua, ini yang menarik saya kongsikan bersama dengan Anda kerana dikatakan calon itu walaupun dikatakan sudah masuk bersatu, tetapi beliau sebenarnya adalah bekas ataupun ahli PAS yang dikatakan sanggup melepaskan keahliannya dan masuk bersatu untuk menjadi calon. Jadi maksudnya walaupun dia masuk bersatu sebenarnya dia masih ahli PAS. Dan sekali lagi seorang ahli PAS, ahli parlimen MP PAS pula tunjuk kebodohan dan bagaimana koyak dan kecilnya iman mereka. Ya, dengan menggunakan ya isu lampu jambatan di Pulau Pinang, itu pun mereka sudah terganggu mentalnya sahabat-sahabat semua. Jadi untuk perkara yang pertama ini saya ingin kongsikan bersama dengan Anda ya berkaitan dengan ulasan sedikit ya berkaitan dengan calon daripada Perikatan Nasional yang sebenarnya adalah daripada Parti PAS. Jadi tanpa membuang masa, ini dia sahabat semua untuk jadi calon bersatu pemimpin pemuda PAS keluar. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri saya ini sahabat semua, dikatakan beliau telah keluar parti dan diluluskan pada 28 hari bulan Julai, 28 atau 26. Ya, itu antara tarik ya beliau diluluskan ataupun masuk bersatu. Jadi ini sebenarnya cara ya PAS untuk kursi itu tetap menjadi milik mereka walaupun dikatakan ya calon itu daripada Parti Bersatu. Jadi mari kita lihat. Tersebar satu surat pemberhentian sebagai ahli PAS dipercaya milik calon Perikatan Nasional bagi pilihan rakyat kecil di Dun Negeri, Muhammad Rizwadi Ismail. Muhammad Rizwadi umur 41 tahun merupakan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS di Gua Musang. Dan menerusi surat tersebar di aplikasi WhatsApp yang dilihat Harapan Daily, tarik pemberhentian Muhammad Rizwadi sebagai ahli adalah pada 28 Julai 2024. Pada hari sebelum beliau menjadi dicalonkan ataupun diumumkan ya sebagai calon daripada Perikatan Nasional. Jadi surat permohonan keluar parti itu dipercaya demi menjadi calon bersatu pada PRK bulan depan. Katanya saya Muhammad Rizwadi bin Ismail adalah seorang ahli PAS yang bernomor ahli tidak jelas nomornya ingin memohon untuk memberhenti ya menjadi ahli PAS bermula pada tarik surat ini dikeluarkan. Itu antara kandungan ya dalam surat itu. Sehubungan dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala kerjasama yang diberikan supaya saya menjadi ahli PAS. Demikian tulis surat itu bersama tanda tangan Muhammad Rizwadi. Surat permohonan itu dihantar pada 28 Julai dan ia telah diterima dan diluluskan pada tarik yang sama oleh Setiausaha Agung Parti Taqiyuddin Hasan. Sehari selepas itu pada 29 Julai beliau diumumkan sebagai wakil bersatu di Dun Negeri. Jadi tersebarnya surat itu menimbulkan spekulasi bahwa calon berhenti sebagai anggota PAS untuk dicalonkan sebagai calon daripada bersatu pada pilihan rakyat kecil di Dun Negeri kali ini. Jadi ini menunjukkan apa sahabat semua? Ini menunjukkan bahwa PAS tidak percaya dengan bersatu. PAS pijak kepala bersatu. PAS tidak hormat kepada bersatu sahabat-sahabat semua. Jadi mengakibatkan ya bekas lah ya sebab sudah letak jawatan, bekas ketua pemuda Gua Musang ini berhenti menjadi ahli PAS dan masuk bersatu kononnya untuk menjadi calon. Hakikatnya walaupun dia calon ya kepada Perikatan Nasional dan telah dikatakan masuk bersatu, tapi hakikatnya beliau masih lagi adalah orang PAS. Jadi mana wakil daripada original daripada bersatu sahabat-sahabat semua? Jadi inilah bagaimana bersatu kini ya menjadi alat mainan ya kepada Parti PAS ini yang sudah menjadi abang besar Taiko di dalam Perikatan Nasional. Kalau sebelum ini mengugut parti gelakan untuk dibuang
kerana perbezaan pandangan. Hari ini pula sahabat semua, satu lagi tindakan PAS yang memalukan Parti Bersatu. Itu pandangan saya sahabat semua. Alright, sebagaimana pandangan anda? Alright, yang kedua, saya katakan di sini bagaimana ahli parlimen Pasir Mas, Ketua Penerangan PAS koyak habis sahabat-sahabat semua. Hanya jambatan sudah mula koyak. Adakah iman mereka senipis itu? Ya, dia kata tiang jambatan Pulau Pinang pula PAS jadikan isu. Kononnya jambatan itu menyerupai roket. Wow, lampu dan jambatan di Pulau Pinang pun sudah koyak. Bagaimana mau jadi pemimpin sahabat-sahabat semua? Isu seperti ini pun dijadikan isu politik. Kesian sungguh. Ya, bukannya isu untuk mempertahankan rakyat, untuk membangunkan, memberikan kehidupan yang baik untuk rakyat, membekalkan air yang baik di Kelantan. Ya, isu seperti ini dijadikan isu untuk menutupi segala kegagalan kerajaan PAS di Kelantan yang sudah 30 tahun lebih memerintah, tapi masalah air pun tidak dapat diselesaikan. Masalah kemiskinan pun semakin menebal sahabat-sahabat semua. Amat-amat memalukan. Itu dia. Jadi, Ketua Penerangan PAS Ahmad Falisari dihujani kecaman warga maya selepas memuat naik gambar tiang label di Jambatan Pulau Pinang yang cuba mengaitkannya dengan roket. Hantaran itu dipercaya mahu mengaitkan dengan DAP kerana parti itu menggunakan logo roket. Pulau Pinang ditakbir DAP, salah satu gabungan parti dalam Pakatan Harapan. Tiang kabel di Jambatan Pulau Pinang cantik bentuknya macam roket kan? Itu demikian. Ya, caption yang ditulis oleh Ahmad Fali di dalam akaun Facebook miliknya. Walaupun caption itu disertakan tidak berbunyi sindiran, namun pengguna faham kiasan yang cuba disampaikan. Ia menimbulkan kegairahan dalam kalangan pengguna media sosial yang tertanya motif beliau mahu mengaitkan tiang tersebut dengan roket. Umum juga faham hantaran itu bertujuan untuk mengaitkan dengan DAP. Ya Allah, ini antara komen-komen warga maya. Ya Allah, sampai gini levelnya. Ingatkan palsu. Rupanya betul dari akaun rasmi Komen Malaysia Networks. Kesian, setakat itu saja daya fikir seorang YB dari Kelantan, kata Ahmad Fairuz. YB, sediakanlah peluang pekerjaan di Kelantan. Kesian Ambo, IC03 ini dah berbelas tahun tumpang rezeki di negeri DAP. Sini siang lain pula. Itulah. Negeri sendiri, rakyatnya keluar daripada Kelantan yang tinggal veteran-veteran, orang tua, kerana mereka sudah menerima apa seadanya. Orang-orang muda pula terpaksa mencari nafkah di negeri-negeri lain seperti di Selangor, di Johor, di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan. Tetapi mereka pula dengan sombong dan ego dan bodoh dan dangkal dan bangang, cuba pula bermain politik dengan hanya menggunakan isu lampu di Jambatan Pulau Pinang. Betapa cetek dan dangkalnya fikiran Ketua Penerangan PAS ini, Ahmad Falisari. Kerana itu sahabat semua, ingin saya nyatakan inilah yang menyebabkan warga, rakyat Borneo, Sabah dan Sarawak menolak PAS. Yang mungkin kalau mereka mungkin satu hari nanti harap-harap tidaklah memerintah Sabah. Sabah ini akan pasti 100%, 100% Sabah ini akan dikelantankan. Seperti mana yang berlaku di Kelantan. Kerana apa? Kerana contohnya apabila rakyat mengkritik, apabila rakyat berkata, bercakap benar, maka katanya rakyat sudah langgar cakap ulama. Rakyat sudah langgar apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz katanya. Inilah sahabat semua penunggangan agama. Dan kerana itulah rakyat Borneo, Sabah khususnya, menolak secara besar-besaran parti PAS ini yang kini bersama dengan Perikatan Nasional dan juga parti gelakan. Tak gelak, tak makan. Jadi itu ya sahabat-sahabat, sedikit sebanyak apa yang berlaku dan menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pertama, PAS pijak bersatu dan berjaya rampas kerusi di Dun Negeri. Walaupun kononnya dia sudah masuk PAS, tapi sebenarnya dia masih orang PAS. Jadi ahli parlimen Pasir Mas pula tunjuk kebodohan. Koyak dengan hanya melihat kepada lampu tiang di Jambatan Pulau Pinang. Kesian sungguh parti PAS ini sahabat-sahabat semua. Apalah nasib kepada rakyat yang dipimpin oleh parti PAS seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis ini. Sangat kesian sahabat semua. Tapi apakan daya,
Mereka sudah menerima takdir mereka untuk menjadi miskin dan semiskinnya di bawah pentadbiran yang gagal, ya, yaitu Parti PAS, Parti Islam Malaysia. Itu pandangan saya. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan anda? Adakah anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.